Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak camp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, dan kita bersama dengan camp solat. Betul? Berapa hari dah kamu camp solat? 4 hari? 4 hari ke 3 hari? 3 hari duduk di sini. Macam mana, best? Best ke tak best? Kalau best, kita tambah sehari lagi boleh? Esok balik? Macam slow je boleh? Tak apa-apa. Sekarang kita buka muka surat hadis ke-37, membaca wirid selepas solat subuh dan maghrib. Kata pengarang rahimahullah taala, an Muslim bin Harith at-Tamimi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idan sarafta min as-salati al-maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marrat fa innaka idza qulta dhalika lam mutta min lailatika kutiba laka jiwaran minha wa idza sallaita as-subha faqul kadzalika fa innaka in mutta min yaumika kutiba laka jiwarun minha. Daripada Muslim bin Harith radhiyallahu anhu katanya, At-Tamimi radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, apabila kamu selesai mendirikan solat maghrib, bacalah doa ini sebanyak 7 kali yang bermaksud, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Apabila kamu membacanya, kemudian kamu ditakdirkan mati pada malam itu, maka dituliskan untuknya pembebasan daripadanya. Dan apabila kamu selesai solat subuh, maka bacalah doa itu juga sebanyak 7 kali. Sesungguhnya apabila kamu membacanya, kamu ditakdirkan mati pada hari itu, pasti ditulis pembebasan daripada api neraka. Baik. Ada satu amalan yang bagus yang dibuat selepas daripada sembahyang adalah kita membaca doa Allahumma ajirni minan nar. Kamu rajin tak baca doa tu? Rajin? Cuba baca ikut ustaz. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Maksud dia kamu tak payah ikut, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Jadi kalau kita baca lepas sembahyang subuh dan lepas daripada sembahyang maghrib 7 kali. Berapa kali? Ni main pengsa nak bagi lembek ni. Berapa kali? 7 kali. Apa akan jadi? Kita akan jadi api neraka. Kita masuk syurga. Allah jaga kita, tak bagi masuklah api neraka. Beg kamu boleh buka dulu. Cek. Buka dulu beg tu ada apa. Buka beg tu, berat kan? Ada apa-apa ke rabbit sekok dalam tu? Takut rabbit terlepas? Tak. Apa nama dia? Baca doa tu lepas sembahyang subuh, kan kamu nak pergi sekolah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh jangan tinggal doa tu. Doa tu bunyi dia Allahumma ajirni minan nar. Sekali lagi baca Allahumma ajirni minan nar. Sebab apa kita minta lindung ke Allah daripada api neraka?
tiap-tiap hari kita kena minta 7 kali, sebab neraka ada 7 tingkat. Tapi dia bukan tingkat ke atas, dia tingkat ke bawah. Kalau syurga dia ke atas, orang panggil darajat. Darajat tu naik atas. Kalau kita panggil darokat tu adalah tingkat tapi menurun. Neraka paling bawah sekali siapa duduk? Siapa? Dia start dengan M. Orang tu dia start dengan M. Orang apa? Orang darjah 5. Makan riba tak? Dia start dengan M. MU. Pandai. Munafik duduk bawah sekali. Api neraka tu asal bawah tu, maksudnya dia paling panas sekali duduk kat situ. Munafik tu maksud dia apa? Dia pura-pura Islam tapi dia memusuhi Islam. Jadi kita baca doa tu, insya-Allah Allah jaga kita daripada masuk alam api neraka. Sama juga sembahyang maghrib. Jadi 2 waktu ni jangan tinggal untuk kita membaca doa yang penting ini supaya Allah jaga kita daripada api neraka Allah Taala. Simpan pensel. Kamu nak lembekkan pensel tu ke? Sagilah lepas Zuhur boleh. Okey, hadis berikutnya adalah hadis yang ke-38. Mayat mendapat pujian daripada orang yang masih hidup. Anasin qal marru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat thumma marru bi ukhra fa athnau 'alaiha syarra fa qala sallallahu alaihi wasallam wajabat fa qala Umar bin al-Khattab ma wajabat qala hadha athnaitum 'alaihi khaira fa wajabat lahul jannah wa hadha athnaitum 'alaihi syarra fawajabat lahun nar antum syuhada'ullahu fil ardi muttafaqun alaih. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, satu hari para sahabat berjumpa dengan satu jenazah. Lalu mereka memujinya dengan menyebut kebaikan si mati itu. Maka Nabi SAW bersabda, pastilah. Kemudian mereka berjumpa dengan jenazah yang lain, mereka menyebut tentang jahatnya si mati itu. Nabi SAW bersabda, pastilah. Kata Sayyidina Umar, apa yang pasti itu wahai Rasulullah SAW? Kalau dengar nama Nabi kena kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kamu puji, yakni jenazah pertama itu, maka pasti syurga untuknya. Orang yang jenazah kedua kamu sebut keburukannya, maka pasti neraka untuknya. Maka kamu merupakan saksi Allah di muka bumi. Baik. Satu hari ada satu jenazah lalu. Jenazah tu apa? Mayat. Mayat tu orang usung lah. Ni Nabi dengan sahabat duduk kat sini. Lepas tu ada satu jenazah tu jalan kat depan. Jenazah tu orang baik. Orang selalu semayang, orang selalu tolong orang, orang selalu tak buat naya kat orang, tak curi basikal orang, tak curi rubber pensel orang, tak tipu mak bapak dia, orang baik. Orang semua kata kat dia, alamak, orang tu dah mati dah. Ui, dia tu bagus tu, dia dah mati tu. Orang semua duk puji dia. Alamak, habislah, dia ni orang bagus. Semua orang duk puji dia. Nabi kata apa? Wajabat. Nabi cakap gitu. Sahabat tengok, apa wajabat ni? Wajabat ni, wajiblah dia tu. Nabi cakap macam tu. Sagi lalu pula satu jenazah tu yang orang tu tak baik. Suka buat jahat, suka curi, suka buat apa lagi kalau jahat? Menipu orang. Buat apa lagi kalau jahat? Ni baju biru. Kalau orang jahat tu dia buat apa? Bunuh orang lagi. Tak solat, seksa haiwan, curi duit orang. Belakang ni baju putih tu, muka handsome ya. Macam mana? Jahat tu macam mana? Fitnah orang ni. Tu yang jambul rambut kamu terkeluar sikit depan tu. Curi. Banyaklah benda jahat. Orang tu kata,
Dia ni jahat ni dah mati dah. Orang duk cerita dia ni suka curi. Dia ada duit hutang aku, dia tak bayar lagi. Dia pernah langgar kereta aku, dia lari. Dia pernah cubit anak aku. Macam-macam orang duk cakap gitu. Maka Nabi kata wajabat. Nabi kata gitu. Wajabat tu maksud dia telah wajib, maksudnya telah dia ni telah wajib untuk dia. Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang wajabat tu? Nabi kata, hampa tadi kata kat dia tu baik kan? Pastilah dia dapat syurga. Tadi hampa kata dia tu jahat kan? Pastilah dia dapat neraka. Jadi kita kalau kita jadi orang baik, orang semua kenal kita ni orang yang baik, maka Allah bagi kat kita nilai yang baik. Sebab tu kita selalu kena jadi orang yang baik. Jadi orang yang selalu semayang, jadi orang yang selalu buat apa lagi? Buat baik. Tolong mak, tolong ayah, sidai tola bila mandi. Siapa mandi tapi tak sidai tola, dia lempak tola dia, mak dia akan bising kat dia. Siapa? Alah, berlakon tak angkat tangan, padahal semua tahu dah perangai. Siapa makan tapi tak basuh pinggan, dia tinggal, lepas tu dia belah gitu ya. Bagus dia mengaku. Siapa yang basuh? Siapa balik sekolah tak bos tokin kat dalam kasut sekolah, dia lempak gitu, lepas tu mak dia marah. Tu dah panggil sama mazhab semua. Mazhab budak-budak semua jenis panggil gitu. Jadi kamu kena jadi orang yang baik, orang yang semayang, tolong orang. Kalau kita ni selalu orang buat jahat, orang akan sumpah kita. Kamu pernah tak tengok orang naik motor laju? Lepas tu dia prank depan rumah kita. Adik kecil kita nak tidur lagi sikit dah lali dah. Lepas tu dia tu mak rempik. Terjaga. Mak kita geram, mak kita kata apa? Siapa tu mampu lagi senang. Mak marah. Pernah tak kita dengar orang-orang akan menyumpah kawan tu? Terkejut, bawa lauk panas, terkejut, terlepas lauk sebab dia tu motor tak laju mana pun. Ni orang panggil apa tau? Bunyi macam ribut, jalan macam siput. Dah dekat ya gitu ya. Maka kalau orang tu selalu buat zalim ke orang, ambil duit orang tak bayar, buat naya ke orang, tipu orang, seksa kucing dan sebagainya, maka orang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang semua kata dia jahat. Kalau dia sekali jahat, orang tak kata dia jahat. Kalau jahat ni banyak kali, baru orang akan kata dia jahat. Kalau jahat sekali, orang kata tak? Sekali dia buat jahat, orang kata? Orang takkan kata. Tapi kalau dia jahat hari-hari, baru orang akan kata dia jahat. Jadi kita janganlah jadi orang yang disumpah seronok oleh orang kalau kita selalu buat benda jahat. Kadang-kadang orang tu dia ambil duit kita tak boleh minta dengan dia sebab mungkin dia gangster ke apa-apa. Tapi di akhirat ada tak gangster? Tak ada. Gangster pun sebut nama mak. Takut kerana azab yang sangat pedih. Jadi kita main camp ni, antara tujuan dia kita nak jadi budak baik lah. Betul tak? Siapa yang sini dia cita-cita nak jadi orang jahat? Cita-cita nak jadi orang jahat? Betul, angkat tangan tadi. Dia lawak je kan. Semua kita nak jadi orang yang baik. Jadi sama juga kita ada semua kita ni, kita jadi orang baik, orang kenal. Dia tu meninggal kau. Bagus, selalu pergi kuliah muslimat. Kenal dia tu. Allah, bagusnya dia tu. Dia kalau masuk kat jiran-jiran tak pernah lupa. Dia selalu hantar kat jiran sebelah. Dia dah meninggal dah kau. Allah, bagus ni kalau aku pergi mana-mana kau 2-3 hari tak ada. Memang kucing rumah aku tinggal kat dia lah. Dia lah bagi makan kucing, akuarium aku semua dia jaga. Allah, dia tak ada. Orang teringat-ingat kebaikan kita. Kalau macam tu, maksudnya orang tu orang baik lah. Maksudnya dia memang melazimi benda baik, sehingga baik tu dah jerak masuk dalam kepala orang, dia ni orang baik. Tapi kalau kita ni orang jahat, sampai orang kenal lah kita ni jahat, maka jangan kita jadi macam tu. Takut-takut kita ni diadili oleh manusia orang ramai sebab jahat dosa yang kita buat. Baik. Menjaga lidah dan kemaluan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadmin li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adminu lahul jannah
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beri jaminan kepadaku untuk memelihara antara dua tulang rahang, iaitu lidah, dan memelihara antara dua kakinya ini kemaluan, maka pasti aku akan jamin untuknya. Baik. Ada dua benda dalam anggota badan kita ni yang dia ni adalah Nabi SAW fokus utama supaya bagi jaga elok-elok. Apa dia dua benda tu? Yang pertama adalah mulut kita yang ada di antara dua rahang ni. Ni rahang kita ni, di antara dua rahang apa dia? Lidah kita. Awak cek bangun tiba-tiba selak londeh. Tu dia dengar ceramah sampai londeh selak. Betul-betul bertakwa orang ni. Mulut kita, lidah kita kena jaga. Sebab lidah ni tak ada tulang. Dia boleh cakap dengan orang sampai sakit hati orang, bertahun-tahun orang boleh tak cakap dengan kita, hanya disebabkan lidah. Maka lidah ni lah yang paling bahaya sekali. Kita jaga hati-hati elok. Tak guna, bukan tak guna, ada kekurangan. Kalau kita ni semayang, hubungan dengan Allah elok, tapi dengan manusia tak elok, dengan jiran tak elok, suka maki orang. Ada tak kawan-kawan kamu kat sekolah yang suka maki kawan dia? Ada. Atau kamu sendiri? Tak, kamu suka maki orang. Kalau kita rajin kata tak elok kat orang, maki dia macam-macam, tak utama sekolah ustaz selalu dengar orang kata bodoh. Boleh kata bodoh kat orang? Tak boleh. Kalau orang tu tak tahu, kita ajak dia. Jangan kita kata hang ni apa ni, matematik yang senang pun tak tahu, bodoh hang ni, tak cakap gitu. Lagi-lagi kata bodoh kat adik kita, kakak kita, kat kawan-kawan kita, tak boleh cakap mencarut benda tak elok, kutuk orang, fitnah orang. Kawan tu meniaga elok-elok, orang fitnah dia, kata niaga dia bubur santau lah apalah, terus meniaga tak laku. Banyak benda yang menyebabkan lidah kita ni kena jaga bagi elok. Dan anggota kedua adalah kemaluan. Dua-dua benda yang Nabi habaq ni tuan-tuan, dia sangat-sangat kena jaga, terutama di akhir zaman. Kerana penzinaan ni sangat berleluasa. Sama ada zina tu dengan isteri orang, berzina tu dengan suami orang, berzina tu sama-sama tak kahwin lagi, bujang. Dia nampak ada ruang boleh berzina, dia berzina. Banyak kes-kes berlaku dalam masyarakat disebabkan penzinaan, terutama di kalangan orang yang dah berkeluarga lah tuan-tuan. Saya nak abang untuk kita peringatan. Sebab tu bila kita cakap dengan perempuan, kawan kerja ke, kawan pejabat ke, kita umur 40-an, dia umur 20-an ke, dia dah kahwin ke, dia tak kahwin ke, dengan perempuan kita nak cakap ada batasan dia. Ada benda boleh cakap, ada benda tak boleh cakap. Tak boleh melawak benda dalam kain, benda tepi kain, benda melibatkan hubungan suami isteri, semua tak boleh melawak. Tu nama dia laki gila. Seperti tu saya abang jumpa, you ni comel lah pakai baju ni, you pakai baju colour koko ni cantik sangat. Kalau cakap tu kan, bancuh teh pandai-pandai tuang tampala dia. Dia akan melarat pergi ke benda lain. Mula dia kata you comel, lama-lama kawan dia timai macam-macam lagi dah. Dan saya ada pengalaman sangat banyak berjumpa dengan isu-isu macam ni. Bermula daripada kemesraan tanpa kawalan di tempat kerja, dia berakhir dengan penzinaan, sehingga terpaksa gugurkan anak. Anak tu di luar pernikahan, sehingga isteri dapat tahu, sehingga huru-hara rumah tangga. Semua tu akan berlaku kalau kita tak jaga pada awal. Kerana tu Nabi pesan, kemaluan tu tolong jaga bagi elok-elok. Maksud dia, jangan terlibat dengan perzinaan. Kata Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan hampiri. Allah tak kata jangan zina, maknanya perjalanan berzina pun jangan. Ni sekolah ni, ada tak kawan-kawan gatal bercinta? Ada? Kawan-kawan sekolah apa? Hang suka kat aku suka kat hang. Hang suka kat budak darjah 5, aku suka budak darjah 6. Geng perempuan ada tak ada?
Ada tak ada kan bersembunyi rahsia pada ustaz? Ada. Budak tingkatan 1, budak darjah 6 hantar surat dekat budak darjah 5. Budak darjah 5 tu panggil budak darjah 6 tu tahu apa? Dia panggil daddy. Yang darjah 6 hak panggil tu mama. Saya panggil 2 orang, saya kata kat dia, hantar harga pampers satu berapa duk kalut jadi mama ni. Hantar susu satu berapa, dah seledi dengan dumek, kalut nak jadi mama. Belajar tak habis lagi, karangan pun tak pandai, vocabulary pun berterabak, matematik campur tolak bahagi kali darat pun selerak. Sekolah pun makan RMT, seluar kecil pun mak beli, ada hati nak bercinta pula. Tinggal lah, tak payah duk kata nak bercinta lagi, belajar dulu. Faham? Okey. Itu 2 benda yang Nabi SAW pesan pada kita supaya kita kena jaga bagi elok-elok, kerana semua tu akan menyebabkan yang satu akan dua-dua tu siapa boleh jamin pada dia boleh jaga 2 benda tu. Kalau akhir zaman ni dia bukan cakap lah, tulis. Lidah tu termasuk dalam apa yang kita tulis di Facebook, kita geram ke orang, kita maki orang, buat Facebook palsu, fake account, lepas tu kutuk dalam tu, maki dalam tu, fitnah dalam tu. Semua tu dia akan bertanggungjawab. Sebab tu Allah sebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sesuai ayat tu duduk di Yasin. Sebab Allah tahu jemari inilah yang bertindak banyak bila akhir zaman, dengan tulis di media sosial dan sebagainya yang tak bertanggungjawab dengan tulisan yang dia tulis. Baik, yang berikutnya menjaga lidah. Dan kemaluan dah habis dah. Hadis berikutnya, menghadiri majlis zikir. An Abdullah bin Amr qal qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ghanimatu majalisidz dzikr qal ghanimatu majalisidz dzikri al jannah. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, sagi ustaz nak tanya kat kamu soalan. Siapa yang tak boleh jawab, sama ada menyembang atau lena, atau dia tak tumpu dia sembang, kamu akan dikecualikan daripada dapat duit raya. Kamu nak duit raya, ni last day kan? Kamu nak duit raya tak? Kamu nampak depan tu ada seketui duit raya banyak tu dalam sampul kalau kuning tu. Tu semua untuk siapa? Untuk kamulah. Jadi ustaz akan tiba-tiba tanya, siapa riwayat hadis ni? Siapa tak tengok buku, dia tak tahu. Buku muka surat berapa kita sekarang ni? 93. Okey. Hadis yang pertama, riwayat dia siapa dia? Ni baju depan ni. Buka 93. Dia tak tahu. Ustaz baca sekali lagi hadis tu. Semua tengok. Siapa Ustaz tengok lena menyembang, kita abang skip nama dia daripada duit raya. Dia dapat sampul kosong. Tu pun sampul yang dah koyak 2 dapat. Mau sampul kosong. Nak sampul yang apa dalam tu? Ada duit raya. Tapi tak raya lagi. Ambil dulu. Okey. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya pergi majlis ilmu ni apa saya dapat? Apa ganjaran yang saya akan dapat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, dapat syurga Allah Taala. Majlis ilmu tu apa? Kamu beritahu kat ustaz. Siapa tahu majlis ilmu? Apa dia? Kuliah lagi, ceramah, forum.
Majlis-majlis yang mengingatkan kita pada Allah. Apa saja majlis? Dalam majlis tu dia ada ingatkan kita tentang akhirat, ingatkan kita tentang Allah, ingatkan kita tentang agama. Maka semua tu termasuk dalam majlis-majlis zikrullah atau majlis ilmu. Maka orang yang pergi majlis ilmu ni dapat ganjaran apa? Syurga. Syaitan dia suka tak kita dapat syurga? Jadi masa majlis ilmu dia suka kita sembang, dia suka kita katok buku macam tu, dia suka buku kat bawah, dia suka duduk macam nak pergi lari 100 meter duduk bawah. Awak cek duduk tu sakit lenguh kaki. Jadi dia tak mau kita masuk syurga, dia suruh kita lena. Kalau kita lena baru dia seronok. Sebab kita tak boleh masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, masuk mana? Neraka. Sebab dia sukalah, sebab kita jadi geng dia. Dia nak cari geng, dia tak mau duduk neraka seorang-seorang. Okey, tengok hadis kedua. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Okey, ustaz nak seorang baca terjemah. Siapa dia? Okey, korang baca terjemahan dia. Artinya kuat-kuat sesuai dengan watak kamu yang hebat macam perwira, aduka dan pahlawan. Radhiyallahu anhu. Okey, dengar nama Nabi kita kena kata apa? Berhenti, pause. Depa tak kata sallallahu. Okey, sambung. Maukah perbendaharaan pandai. Okey, hadis ini menunjukkan pada kita tentang kepentingan zikrullah. Zikrullah maksud mengingat Allah Ta'ala dengan lidah, hati dan tindakan. Sebaik-baik zikrullah baca Quran, dan Allah turunkan ketenangan pada manusia yang berhimpun di masjid untuk membaca dan mentadarus Al-Quran. Mereka diliputi oleh rahmat dan mana-mana mereka disebut pada malaikat. Okey, antara benda yang bagus dan hebat Allah Ta'ala buat adalah berzikir, atau kita panggil zikrullah. Zikrullah tu maksud dia apa? Zikir tu maksud dia kita ingat pada Allah. Siapa panggil tadi? Kita ingat pada Allah. Macam kita ingat pada Allah ni dengan pelbagai cara. Antaranya sebut nama Allah. Sebut nama Allah tu macam mana? Subhanallah, lagi alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagus. Macam mana kita nak ingat Allah ni? Kalau zikrullah, kalau kita istighfar macam mana istighfar? Astaghfirullahalazim. Bagus. Lagi zikir apa yang kamu tahu? Ada banyak zikir apa? La ilaha illallah, pandai. Lagi Allahu akbar, tadi dah zikir dah. Okey, antara zikir yang dapat pahala yang banyak ni, yang hebat adalah yang tadi tu. Semua ikut. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Apa maksud dia, Ustaz Abang? Tidak ada daya kekuatan, semua ikut, melainkan daya kekuatan dari Allah. Jadi kamu boleh amalkan zikir ni. Kalau kamu tak larat, pagi-pagi mak bangun, mak gerak sok kan, kamu nama apa? Rifkin, bangun sahur. Rifkin kata, tidur lagi lah mak. Betul Rifkin buat macam tu. Lepas tu ambil selimut tutup muka. Lepas tu ambil bantai peluk. Lepas tu mak dia marah, mak dia percik ayak. Rifkin bangun. Masa bangun tu kita bangun baca apa? Doa makan ke doa tidur? Doa makan. Doa bangun tidur. Macam mana? Alhamdulillahillazi ahyana
ba'dama amatana wa ilai nusyur. Dan kamu baca la haula wala quwata, maksudnya ya Allah tidak ada daya kekuatan. Kamu tahu tak bila azan hayya 'alas salah, apa kita jawab? La haula wala quwata illa billah. Kita nak pergi semayang, nak buat benda yang baik, semua tu dengan izin Allah. Sebab bila kita nak buat satu benda yang baik, mesti kita dapat kekuatan tu daripada Allah, keinginan daripada kita. Kita teringin nak buat benda yang baik. Contoh Ustaz beritahu kamu, ada orang duduk dalam masjid. Ada orang duduk dalam masjid. Dia main buat apa? Dia repair kipas, dia repair aircon, dia repair pipe. Masa tu bulan tak puasa contoh. Cun-cun azan Zuhur, Allahu akbar, Allahu akbar. Tahu dia buat apa? Dia beli nasi, dia ambil nasi, dia pergi duduk kat belakang tu, dia makan nasi bungkus. Orang sembahyang Zuhur, dia tak sembahyang. Padahal dia duduk dalam masjid. Orang duduk daripada luar, dia bermain untuk sembahyang. Dia duduk dalam masjid, dia pergi duduk luar. Dia tak ada satu keinginan di hati dia nak sembahyang. Maka bila dia tak ada, maka Allah tak bagi kat dia keizinan nak sembahyang. Jadi kita tu kena ada keizinan nak sembahyang, nak buat benda baik, nak baca Quran tu. Kita kena ada cetusan iman tu kena mai daripada kita. Kesedaran tu kena mai daripada kita. Bila mai kita kata la haula wala quwata, ya Allah aku tak boleh buat apa pun melainkan dengan izin kamu ya Allah. Kita buat tapi kita cakap gitu. Kerana yang bagi kita kekuatan, izin, sihat semua siapa? Allah. Maka itu benda yang sangat penting. Zikir ni dia jadi zikir yang melibatkan akidah, maka pahala dia banyak. Zikir ni kamu tak okey. Kalau kita semayang kena ada ambil uduk. Kena ambil uduk. Pandai. Kalau kita baca Quran ambil uduk tak? Kalau semayang kena pakai tak? Boleh tak pakai selok pendek? Sebab kena tutup Boleh tak semayang Zuhur pukul 10 pagi? Sebab kena tunggu masuk waktu. Boleh tak pakai semayang tapi tak pakai telekung? Boleh. Janji pakai tudung. Jangan tak pakai tudung lah. Tudung boleh juga tapi kena tutup elok-elok. Macam geng perempuan ni mereka okey lah, mereka pakai tudung semayang cantik, boleh semayang lah. Pakai telekung dapat pahala lebih lagi sebab pakai baju colour putih. Jadi nak semayang ada syarat. Haji ada syarat tak? Ada. Boleh tak buat haji dekat Sungai Pinang? Boleh? Pergi haji Sungai Pinang? Tak boleh. Dia balik haji di rumah dia di Sungai Pinang boleh lah. Pergi pusing masjid kat Sungai Pinang boleh? Tak boleh. Sebab haji kena pergi Mekah. Kat mana? Kat Mekah. Boleh tak pergi haji? Banyaklah syarat. Jauh nak pergi kan, kena sihat semua. Semayang ada syarat, zakat ada syarat dia, puasa ada syarat dia. Kalau baby kecil kena tak puasa? Baru beranak 4 hari. Siapa ada baby kecil yang baru beranak? Kamu ada? Berapa umur dia? Baru baby lagi. Berapa umur baby kamu? Berapa? 4 hari, 2 minggu. Pastilah kamu akan merindui baby tu. Betul? Hang cuba baby yang kiss kan cubit paha dia. Cakap elok-elok. Comel lah. Cubit. Lepas tu kata makcik dia nangis, geram cubit pipi. Jadi zikir ni dia tak payah syarat. Kita boleh zikir tak ada wuduk pun boleh. Kita tak menghadap kiblat pun boleh. Contoh kita siapa pergi sekolah dengan basikal? Siapa pergi sekolah dengan naik kereta dengan mak dengan ayah dia? Siapa pergi sekolah dengan motor? Siapa pergi sekolah jalan kaki? Siapa dia tak pergi sekolah? Tak pergi sekolah tu Masa kita jalan kita boleh zikir ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Masa dalam kereta bapak kita, kata motor ayah kan, boleh zikir la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kerana zikir ni dia tak payah menghadap kiblat dan dia tak payah bayar duit, dia ringan pada lidah, boleh zikir sebanyak-banyaknya. Siapa zikir la ilaha illallah 100 kali, siapa tahu dia dapat apa? Tahu dapat apa? Esok ke akhirat muka dia Allah bagi bercahaya, handsome, lawa, cantik.
jelita, handsome lagi apa? Semua orang tengok kacak, semua orang tengok, wah, hebatlah Rifkin. Orang tengok, nama apa kamu? Rifki ni hebatlah, handsome lah dia. Sebab dia zikir la ilaha illallah berapa kali? 100 kali. Lama tak zikir la ilaha illallah 100 kali? Sat je kan? Allah bagi pahala sangat banyak. Jadi gunakan mulut kita untuk berzikir pada Allah Ta'ala. Okey. Sayyidul istighfar an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wa man qalaha min nahari muwaqqinan biha famatat min yawmihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Kata Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, siapa yang mengamalkan istighfar. Siapa tahu istighfar tu apa? Tak. Tak. Betul. Istighfar tu apa? Mari kita tanya dia ni. Di kaki dia, kaki menyimbang. Cik. Oh cik, ni sebelah. Nama apa dia? Putri. Oh Kris, ingat nama Putri. Mukris. Istighfar tu apa? Sudah. Belakang lah. Ni baju putih tadi tu, yang pakai macam-macam gelang dekat tengkok dia tu. Bukan gelang, pakai tu kunci, scan nak masuk flat rumah dia. Istighfar tu apa? Tak tahulah ustaz. Saya tahu sushi, saya tahu lah. Istighfar tu kita kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu istighfar biasa, tu baby. Dia ada satu istighfar nama dia ketua. Bunyi apa? Bunyi apa tu? Dia tu main game. Biar betul ya. Dia main game kereta lah masjid. Sempoi betul orang ceramah dia main game. Mobile Legend. Yang tu bunyi Mobile Legend. Itu game kereta. Kita dengar ceramah dulu, sekali kita bawa kereta sama-sama. Mai sini orang empat duduk jauh. Mai sini 4 orang. Mai. Biar ustaz je panggil, kamu tak payah panggil. Mai. Dijemput kepada 2-4 pemuda handsome datang ke hadapan kerana mereka terlalu handsome. Mai nak habis dah sikit. Hal lain tak payah cakap. Patut mereka duduk belakang sebab mereka handsome sangat. Mereka tak boleh kawan dengan kamu. Kamu biasa tak handsome. Kan? Handsome lah, kamu handsome? Tak handsome? Tak tahu. Mai. Biasalah kan, kita seronok main game tu. Mai. Saya kita sambung main. Duduk situ boleh? Mai duduk depan ni. Tepi adik baju cover kopiah color biru tu. Okey, duduk sini. Saya kita main game sama-sama. Fight dengan ustaz. Tengok siapa bawa kereta laju. Kan? Okey. Tadi tu kita istighfar kan. Sekarang ni ada satu lagi nama dia istighfar yang ketua, yang bos segala istighfar tu. Siapa tahu kita istighfar tu untuk apa? Untuk hapuskan dosa. Kita ada dosa tak banyak? Banyak dosa kita. Kadang kita tipu mak kita, tipu cikgu kita. Kita kata kat mak dah semayang, tapi kita tak semayang. Kita ambil air semayang, tutup bilik, lepas tu kita keluar, kita kata mak kata semayang ke belum? Dah mak, padahal kita murung. Semua tu dosa yang kita kena lazimi istighfar.
Tapi kalau siapa yang baca Sayyidul Istighfar, ketua semua istighfar, pagi dengan petang, kalau mati Allah Ta'ala takdirkan dia masuk syurga. Okey, kamu kena baca sama-sama ikut ustaz Sayyidul Istighfar. Boleh? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Doa ni bagus kalau kamu hafal, maka walaupun dosa kita besar, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, kerana Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi orang yang selalu istighfar ni, Allah murahkan rezeki dia. Orang yang selalu istighfar ni, Allah bagi kat dia kebaikan yang sangat banyak di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Okey, menangis kerana takut pada Allah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainani la tamassuhum an-nar ainun bakat fi khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Satu, mata yang jelas yang menangis kerana takut pada Allah, dan mata yang berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menangis ni adalah salah satu sifat yang baiklah untuk orang dewasa. Kalau kita menangis tu satu sifat yang baik, menunjukkan bahawa orang tu dia lembut hati dia. Tak kiralah menangis tu disebabkan kecelakaan ke, musibah ke, barang hilang ke, menangis tu pasal dia sakit ke. Menangis tu benda baik dan bagus. Ada orang yang dia tak menangis langsung sebab hati dia keras, tak ada perasaan. Apa jadi kat dia pun tak ada apa-apa, dia tak ada perasaan ke tu. Menangis ni dia bagus. Dan menangis ni dia bagus kalau kita letak dia di tempat yang betul. Ada tangisan yang di tempat yang tak betul. Contoh siapa dia? Abang-abang Nabi Yusuf AS. Mereka pun menangis ke? Tapi air mata tu air mata boya, menangis palsu. Waja'u abahum isha'an yabkun. Mereka balik sambil menangis-menangis dekat bapak mereka. Mereka balik waktu isyak malam. Semua menangis, abang-abang dia 11 orang. Semua ranjau. Mereka menangis. Abah, Nabi Yusuf kena makan serigala, kesian. Mereka menangis. Bapa dia Nabi Yaakob tahu dah, daripada dia boleh bayang dah. Dia risau dah, dia kata hampa ni bawa dia berjalan ni kena makan serigala lagi. Betul kena makan serigala, tapi bukan kena makan serigala. Depa ranjau. Depa ambil Nabi Yusuf, baju dia, depa koyak-koyakkan dia, kemudian depa lumuk darah kambing dekat siapa baju Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bapa dia ra'il ghanam, orang yang bela kambing. Dia tahu ni bukan darah kambing. Aku tahu kalau serigala makan kambing, macam mana rupa kambing tu jadi teruk, macam mana aku tahu. Dan benda yang sama kalau kena dekat manusia. Nabi Yusuf masa tu kata hamka dalam umur 11-12 tahun, budak darjah 6 kena makan dengan serigala. Level koyak rabak baju dia aku tahu. Ini hampa sendiri koyak, tak sama orang koyak dengan kuku binatang yang lapak yang makan tu, tak sama. Bapa Nabi Yusuf dia tahu. Siapa dia? Nabi Yaakob alaihissalam. Tak apa, dia kata tak apalah, apa pergi masuklah.
Dia punya rindu, dia menangis-menangis kat Nabi Yusuf sampai penglihatan dia tidak sejelas macam biasa. Bukan buta, dia jadi kabur. Tak boleh kita cakap Nabi-Nabi ni buta, tak boleh cakap gitu. Sebab terlalu rindu Nabi Yusuf. Dia pun menangis juga, tapi menangis palsu, menangis mohong, menangis nak perhatian orang, menangis nak dapat projek apa. Ada benda-benda dunia orang menangis. Maka menangis itu tak guna. Ada air mata yang keluar, tapi air mata tu air mata yang penuh kasih sayang. Nabi SAW ketika anak dia kecil Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis. Sahabat tanya, ma hazad dumu ya Rasulullah, apa air mata yang keluar ni? Nabi menangis ke? Ya Rasulullah, Nabi menangis ke? Nabi, dia sahabat tanya. Nabi kata, ya, ini rahmat aku. Rahmat, sebab aku sayang anak aku menangis. Itu biasa. Maknanya sedih boleh menangis, tak apa, tak ada masalah. Sedih boleh menangis, itu bukan satu kesalahan. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, menangis bukan satu kesalahan. Cuma dalam kematian tak boleh meratapi kematian. Habislah tinggal aku dah, siapa lah nak bagi makan kat kami lepas ni, habislah kami semua nanti matilah. Tak boleh cakap tu. Itu niyahah, meratap tak boleh. Orang dulu dia koyak poket-poket baju, pukul kepala dia, cekak baju dia semua, koyak, habislah aku. Nabi tak bagi macam tu, menangis buat teruk-teruk. Boleh menangis, tapi menangis yang paling hebat sekali, menangis kerana kita ni takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut ke Allah, kita nangis. Kita teringat dosa-dosa kita yang dulu kita pernah buat naya ke orang, tipu orang, kita menangis. Setitik je air mata, tapi air mata tu boleh padam api neraka esok. Tapi kalau kita ke akhirat baru menangis, bila jumpa api baru nangis, maka air mata tu sebanyak mana pun tak berguna dah. Jadi kalau kita ada salah dengan mak kita, lipat kaki tu. Kalau kita ada salah dengan mak kita, ayah kita, cikgu buat salah ke apa, cepat-cepat minta maaf. Kerana itulah cara yang terbaik untuk hapuskan dosa kita. Dan kita menangis, tanda kata kita sedar itu adalah satu kesalahan. Dan yang kedua, orang yang berjaga jihad fi sabilillah. Kalau dalam konteks luar negara, orang yang jaga perbatasan negeri, tak mau musuh mai serang negara dia, dia berjaga malam, dia dapat pahala. Termasuk dalam hadis ni adalah askar-askar yang jaga perbatasan negeri dekat Kelantan, dekat Siam, dekat border kat Bukit Kayu Hitam. Jaga sebab apa? Tak mau orang bawa masuk benda tak elok ke negara, tak mau orang culik orang, tak mau orang ambil kenderaan, curi dan sebagainya. Dia jaga, nak menjaga keselamatan negara. InsyaAllah hasil juga pahala dia. Allah tak azab dua mata tu. Maksud Allah tak azab dua mata, sekali dengan badan, bukan mata saja. Sekali dengan mata, sekali dengan semua-semua tu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dan jaga. Jadi kita tengok kata Imam Ghazali dalam muka surat 99, bercerita dalam kitabnya Mukashafatul Qulub tentang Imam Muhammad bin Munzir. Apabila Imam Muhammad menangis, dia akan sapu air matanya seluruh muka dan janggutnya. Beliau berkata, sampai kabar kepadaku bahawa air api neraka tidak akan membakar kawasan yang bersentuhan dengan api neraka. Marilah kita contoh akhlak malaikat yang tekun beribadat pada Allah dan tak pernah bosan. Namun mereka tetap takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apabila dibangkit, malaikat akan tekun beribadat kepada Allah. Subhanaka ma abadna kamin haqqun haqqa ibadatika. Maha suci Engkau, kami memohon ampun kerana tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sempurna. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut pada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Juga berfirman dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka ada pun orang yang melampau, yakni perbuatan derhaka serta ia mengutamakan hidup dunia semata-mata, maka sungguhnya Jahannamlah tempat kediamannya. Dan ada pun orang yang takut kepada mereka semasa berdiri di mahkamah
Tuhannya untuk dihitung, maka dia tahan diri dan menurut hawa nafsu, maka syurga lah tempat kediamannya. Jadi bila kita takut dengan Allah Ta'ala, menangis atau takut tak buat benda yang jahat, maka itu adalah benda yang sangat dipuji di dalam syarak. Jadi dengan berakhirnya hadis yang ke-42 tadi itu, maka berakhirlah 4 siri daurah kita. 4 siri ke? 4 tak? 8 siri daurah bersama kitab kita 40 hadis jalan ke syurga. Jadi perkongsian saya dan rakan-rakan ustaz-ustaz, para asatizah yang lain tu diharapkan memberi faedah pada kita sedikit sebanyak. Kita boleh gunakan kitab ni. Saya tak pasti wakaf. Kitab ni wakaf. Kalaulah kata contoh, tuan-tuan nak beli kitab sendiri, tengok belakang ni. Belakang tu ada nombor ustaz tu, Ustaz Zamri. Ada? Tak ada pun? Kat depan ni nombor telefon Ustaz Zamri ada tak situ? Ada situ. Diterbitkan oleh At-Taujih Trading and Consultancy tu. Bawah tu ada nombor. Tu nombor siapa tu? Nombor pengarang ni Ustaz Zamri ni, Hafizahullah, hidup sampai lah. Baru dia awal Ramadan buat keluar satu lagi buku, 40 hadis kelebihan beramal soleh. Dia hantar saya satu naskah. Baru dia habis daurah dalam Facebook dia. Tengok IBN Ibnu Hazim, Hazim, tu Facebook dia. Semua kuliah-kuliah kitab dia mengajar semua ada dalam tu. Jadi katalah kita rasa kami rasa baguslah ustaz, kami nak belilah kitab ni satu, boleh support Darut Taujih tu, boleh beli kat dia, simpan satu naskah, ulang kaji kat rumah balik, itu bagus. Jadi moga-moga dapat faedah dan manfaat. Tahniah saya ucapkan kepada barisan ahli jawatan kuasa atas inisiatif untuk anjurkan program kita. Jadi saya maklum juga tuan-tuan, kita rakam ni, kita punya Ustaz Nazih kita ni, dia rakam 88 siri tu, dia rakam ada dalam YouTube Uwais Production. Dalam tu tuan-tuan balik cari Uwais, UWA. Tu Ustaz Wadi Anwar. Uwais Production tu, cari dalam tu semua rakaman ni daripada A sampai Z kitab ada. Kok kita lupa itu Ustaz Aslam ajar apa, itu Ustaz Fairuz cakap apa, boleh ulang balik, boleh ngaji balik, boleh dhabit balik. Terima kasih juga pada Ustaz Nazih yang rakam, ahli jawatan kuasa, dan adik-adik kita yang mengikuti siri kuliah pengajian kita yang pada akhir ni. Moga-moga ada kebaikan atas pertemuan kita. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.